Sarah, tolong masuk semula. Mungkin dia... Okey. Selamat pagi. Saya ucapkan sekali lagi kepada semua 5 unggul. Hari ini ialah 7 Mei, ya, hari Jumaat. Matematik kita 8.30 hingga 9.30, sudah 10 minit lalu. Tetapi kita akan sambung bab yang keempat, bahagian terakhir pada pagi ini. Mungkin rakan di sini tolong maklum Nur Sarah tadi, dia yang quit itu sebab apabila saya buka rakaman saya, dia kata orang itu kena left group. Saya tak tahu kenapa. So mungkin kawan di sini minta dia join semula. Lepas itu join dia memang boleh sudahlah. Saya pun tak pasti kenapa. Okey. So buka kepada muka surat 62. Okey, 62. Ini dia. Okey. Heli. Ada dengar ke saya? Heli? Mungkin awak maklum kepada Nur Sarah, mungkin dia ingat kenapa saya leftkan dia. Kerana apabila saya buka rakaman, dia terleft. So, mohon dia masuk semula. Memang boleh masuk sudah sekarang. Saya nak beritahu dia, tapi saya punya handphone pun ada recording, tak dapat buat rakaman untuk tu. So, awak maklum dia. Okay. Alright, so kita teruskan. Okay, so jadual menunjukkan maklumat pendapatan Encik Izani dan isterinya Buang Alia. So ini adalah tafsiran cukai bersama dan tafsiran cukai berasingan. Ada dua di sini ya. Jadi saya rasa saya besarkan sikit. Okay. So kita tengok tafsiran cukai bersama dulu. Kalau dia buat bersama-sama, berapa banyak dia perlu bayar. Memang kita sudah buktilah. Kalau bayar secara individu ataupun berasingan, itu lebih membawa manfaat lah sebenarnya. Sorry ya Sarah. Tadi terleft sebab apabila saya buka rakaman. Okay, thank you. So kita tengok dia punya tafsiran untuk cukai bersama ini. Cukai bersama. Okey, jadi jumlah dia satu lagi siapa tadi bukan Alia, Heli tolong maklumkan user tadi. Dia masuk pukul 8, 7.30 ke 8 tadi. Tapi masa itu saya bersama dengan 5 elite and then dia left group. Sepatutnya saya sudah beritahu kelas awak ialah 8.30. Dia boleh masuk awal, dia stay sajalah tapi dia left. Okay, mungkin awak boleh maklumkan dia untuk kembali lah. So, untuk Encik Izani dengan Buang Alia, berapa jumlah pendapatan? So, di sini ialah jumlah pendapatan untuk Encik Izani 72,000 tambah dengan isteri dia 50,000. Ini gaji tahunan. Gaji tahunan dia ada di atas. So ini jumlah dia ialah 122,000. 122,000. Bukan seperti yang saya hantar kepada awak sebelum ini ya. Itu salah. Itu adalah jawapan yang salah. So ini yang betul. So awak tolong betulkan. Okey. Kemudian berapa jumlah pengecualian? Maksudnya ada buat derma ke? Ada. Derma yang dilakukan oleh Encik Izani 1,500. Isteri 1,000. Ini boleh awak tambah. So jumlah dia 2,500. Ada di atas ini ya. Awak tengok, saya tarik ke bawah. Sini ya, ada nampak dah. Derma yang diluluskan 1,500 untuk Izani dan untuk isteri dia 1,000.
Ini kita boleh dikecualikan daripada bayaran cukai ya. Di sini pengecualian cukai. Jumlah pengecualian untuk derma ada satu bahagian untuk derma ini ya. So 2,500 keseluruhan dia. Okey, keseluruhan dia. Lepas itu pelepasan cukai ya. Kalau dia untuk individu ini memang 9,000 sahaja. Walaupun dia 2 orang. That's why saya kata kalau buat individu 9,000, 9,000. Tapi kalau bersama dia hanya kira satu kali. Maksimum. Gaya hidup 2,500. Walaupun isteri 2,500, suami 2,700 untuk gaya hidup. Tapi oleh sebab kalau mereka buat tafsiran cukai bersama-sama, gaya hidup maksimum 2,500. So kita hanya boleh ambil 2,500. Ibu bapa pun sama 3,000. Walaupun dua-dua suami isteri beri ibu bapa 5,800 kan jumlah kalau kita tambah. Tapi dia hanya layak 3,000. Itulah kekurangan kalau dia buat tafsiran bersama. Kemudian insurans dan KWSP bukan 7,000 6,000 saja dia layak. Kenapa? Sebab suami 3,000, isteri 3,000. So jumlah 6,000. 6,000 bukan 7,000 sebab 7,000 itu ialah hak dia. Tapi dia kurang dari 7,000, dia hanya boleh tulis 6,000 lah. Kalau 7,000 boleh. Tapi jumlah dia hanya 6,000 untuk insurans dan KWSP suami isteri ini. 6,000. 3,000, 3,000. Jumlah 6,000. Okey? Tidak boleh 6,000 tapi you tulis 7,000. Tak boleh ya. Walaupun hak dia 7,000. Okey? So, berapa pendapatan bercukai? Pendapatan bercukai ialah saya guna ini ya. Ini A, ini B, ini C. Okey? Boleh ya? So, di sini pendapatan bercukai ialah A tolak B tolak C. Tolak sekarang. Saya harap boleh awak nampak skrin saya lah. Okey, so 122,000 tolak 2,500 tolak 6,000. So jumlah dia pendapatan bercukai ialah 113,500. Ini dia. Sehari itu yang saya hantar itu memang sudah saya salah saya kira sudah. Saya mungkin guna contoh berlainan pula. Okey ya, so ini buat balik, maaf Maaf. Okey. Sudah? Okey, kalau kita tengok pendapatan bercukai ialah 113,500. Ini adalah cukai dasar dia berapa. So awak kena tengok balik jadual. Tengok balik jadual muka surat 55. Muka surat 55. Di situ kalau 113,000 ialah baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke 7. Baris ke 7 lebih daripada 100,000 itu. Okey, lebih daripada 100,000 So dia punya cukai dasar untuk 100,000 yang pertama ialah berapa ribu? Berapa ribu di sini? Kalau kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris ke 7 itu 10,900. Apa? Bukan gaji, cukai dasar dia sudah 10,900 dia kena bayar. Dia kena bayar sebegitu banyak sudah. 10,000 lebih dia kena bayar. Ini cukai dasar saja. Okey. Lepas itu cukai atas baki. So cukai atas baki dia darab berapa? Dia darab dengan kalau ikut jadual ini tadi
Selepas 100,000 pertama, dia darab 24%. Dia darab 24%. Dia darab 24%. So, bagaimana paki dia? Dia punya pendapatan bercukai 113,500 kan? Ya, ini ya. Yang ini. Okey, tolak dengan 100,000 yang pertama. 100,000 pertama. 100,000. Kemudian baru darab dengan 24%. Darab dengan 24% paki dia. Okey. Jadi ya, di sini dia akan dapat 13,500 ini darab dengan 24%. So, berapa cukai atas paki ya? Okey, kita darab 24%. So, dia ada lagi di sini RM3,240. Okey. So, rebate, maaf, tidak layak. Sebab gaji dia memang sudah melebihi pendapatan bercukai sudah melebihi 35,000. Melebihi 35,000 tidak layak lagi rebate. So di sini berapa? Okey So cukai pendapatan di sini ialah cukai dasar tambah cukai cukai baki, lepas itu tolak zakat atau fitrah. Ini Muslim lah. Okey, kalau dia biasanya mereka akan buat zakat atau fitrah pada bulan berpuasa. Ini yang selalu mereka buat lah. Okey, so cukai dasar dia 10,900 tambah dengan cukai baki 3,240 yang kita baru kira atas. Lepas itu kena tolak. Kena tolak berapa? Tolak dengan berapa zakat atau fitrah? 230 untuk suami ya. Isteri 65. So ingat dah, kalau derma biasa itu kena tolak di atas, iaitu selepas jumlah pendapatan. Itu you kena tolak di situ. Untuk zakat atau fitrah, ini tolak pada akhir. Dua jenis derma ini berlainan. Kalau derma biasa, tolak atas. Kalau derma untuk zakat atau fitrah, dia tolak pada akhir sekali. Faham tak? Halo? So dua jenis cukai ini, dua jenis derma ini lain. Okey, so di sini cukai pendapatan yang perlu suami isteri ini bayar kalau mereka buat tafsiran bersama-sama ialah RM13,000. Apa? RM13,845. Wah, RM13,000 mereka kena bayar. RM13,000. Okey. Sebab jumlah gaji tahunan mereka besarlah 100 lebih ribu. So lebih kurang 13,000 kena bayar kepada kerajaan untuk cukai pendapatan saja. Belum lagi cukai pintu, cukai jalan, cukai kalau ada tanah, cukai lagi apa, banyak cukai kan. Okey. Ini hanya pendapatan punya cukai ya, 13,845. Ini untuk tafsiran cukai bersama. Okey, bersama. Semalam ada orang kata akan masuk bagi ini, kemudian akan ajak kawan banyak masuk, tapi orang itu tak jumpa lagi. Itu memang saya sudah tidak percaya dengan kata-kata itu lagi lah. Iya. Bukan awal.
Awak saya tahu yang yang saya rasa Salehan kan dia kata dia akan ajak kawan sekali. Saya tahulah dia selalu cakap okey tapi keesokan memang dia tak masuk pun. Ini Susah cikgu, susah. awak sudahkah? Okey ah. Heli sudah? Sudah. Okey, saya kecilkan untuk awak boleh ini. Saya boleh kecilkan lagi tak? Tengok. Ini dia. Okey. Walaupun kecil tapi awak punya skrin boleh tarik besar kan? Saya cuba. Ya betul. Kalau saya, sebab saya ada buka handphone saya. Kalau saya tunjuk macam ini dia boleh awak boleh besarkan saiz dia. Okey, tak ada masalah untuk ini. Lepas itu kita tengok lagi untuk sekarang kalau mereka buat tafsiran cukai secara berasingan. Tengok berapa dia kena bayar kalau berasingan. Mesti lebih berbaloi ya. Okey, so untuk suami dulu, Encik Izani. Gaji tahunan 72,000. Pengecualian terma 1,500. Individu pelepasan cukai individu 9,000. Dia layak. And then gaya hidup walaupun dia belanja 2,700 tapi hak dia 2,500 so kita hanya boleh isi 2,500. And then dia beri ibu bapa 4,000 tapi hak dia hanya 3,000 so kita hanya boleh isi 3,000 walaupun dia beri mak bapa dia 4,000 Okey, lepas itu EPF KWSP dan insurans dia bayar 3,000 tapi dia layak 7,000 hak dia tapi dia hanya bayar 3,000 kita hanya boleh buat 3,000. Okey, so berapa pendapatan bercukai? Sama jugalah A tolak B tolak C. So saya buat di sini 72,000 tolak 1,500 tolak 9,000 tolak 2,500 tolak 3,000 tolak 3,000. Kalau awak ada jawapan boleh tunjukkan juga, boleh beritahu. So di sini ialah 53,000. 53,000 sudah melebihi 35,000 kan. So memang dia tak layak rebate nanti juga. Rebate 400 itu memang dia tak layak. Boleh ya? Okey. So cukai dasar. Okey, ini kena tengok jadual. Kalau 53,000, 53,000 1 2 3 4 baris ke-5. Baris ke-5, 50,000 yang pertama. 50,000 yang pertama dia kena charge 1,800. Ada nampak cukai dasar? 1,800. Berbanding dengan tadi 10,000 itu memang banyak kan. Ini 1,800. Baki dia kita kena tolak. Okey. 53,000 ini yang pendapatan bercukai tolak dengan 50,000 pertama. 50,000. Kemudian taraf dia punya baris ke-5 ini dia punya kadar 14%. Darab 14%. So berapa di sini Okey. So 3,000 sahaja baki darab dengan 14%. RM420 baki. Okey. So awak tarik besar lah supaya awak boleh nampak tulisan saya. Saya buat kecil macam ini supaya satu muka surat semua awak boleh nampak. Orang yang you nak tengok mana awak boleh tarik sendiri ya. Kemudian cukai pendapatan dia di sini rebate tak layak lah, memang tak layak, dia tak layak rebate Okey. Okey, saya tarik atas sikit. Okey, so pendapatan, cukai pendapatan, cukai dasar dia berapa? Cukai dasar dia 1,800. Kemudian baki 420 ini kena tambah. Kemudian dia kena tolak zakat. Dia ada zakat RM230 untuk Encik Izani. Okey, so 1,800 tambah 420
tolak 230. So, jumlah yang dia perlu bayar ialah RM1,990. Okey ya, ini untuk suami. Okey, suami ya. Okey, untuk isteri kita kira juga buang Alia. So, tahunan dia gaji RM50,000. Lepas itu dia ada pengecualian derma RM1,000. Derma itu di sini ya, zakat itu di bawah nanti. Pengecualian untuk individu sama RM9,000, dia layak. Gaya hidup RM2,500 maksimum. Kemudian dia memang belanja RM2,500 untuk gaya hidup lah, so dia layak. Ibu bapa RM1,800. Walaupun dia layak sampai maksimum RM3,000, tapi dia hanya belanja RM1,800. Insurans KWSP dia hanya RM3,000 juga, walaupun dia had dia RM7,000, tapi dia hanya bayar RM3,000. So ambil RM3,000 itulah. Lepas itu pendapatan bercukai sama juga A tolak B tolak C ya. So RM50,000. Boleh ya, RM50,000, boleh nampak kalkulator saya? RM50,000 tolak RM1,000 tolak RM9,000 tolak RM2,500 tolak RM1,800 tolak RM3,000. So jumlah dia RM32,700. Wah, ini dia. Saya kira di sini sudah nampak. Okey, jadi dia punya pendapatan bercukai RM32,700. Ini dia layak rebate RM400 sebab kurang daripada RM35,000. Jadi cukai dasar dia tengok jadual balik, ini RM32,000. RM32,000 di dalam baris ketiga. Baris ketiga. So, dia punya cukai dasar sikit saja. Berapa? Kalau tengok baris ketiga, RM150. Ini jauh beza. Jauh beza. Kecil saja kan. Lepas itu, kita baki dia. Baki itu, you tengok di sini, RM20,000 pertama. Jadi dia punya RM32,700 kena tolak RM20,000 pertama. Kemudian darab dengan 3% sahaja. Sikitlah ini. Okey, kita kira RM32,700 tolak RM200,000. RM20,000, sorry ya. So, darab dengan 3%. So, di sini 381. 381 cukai baki. Cukai atas baki ya. So, rebate dia layak 400. Tahniah. Dia layak sebab dia punya cukai di sini kurang daripada RM35,000. So, dia layak untuk rebate 400. Anak panah saya buat di sini. Boleh nampak? Halo, semua boleh nampak paparan saya kah? Boleh. Tulisan nampak jelas? Sini? Boleh. Okey. Jadi cukai pendapatan di sini. Okey. So cukai pendapatan di sini berapa? 150 cukai dasar tambah dengan cukai atas baki 381. Okey. Tolak dengan rebate dia ada rebate 400 dan satu lagi jangan lupa tolak dengan zakat RM65. Puang Alia ada terima zakat RM65. Kelebihan di sini ialah dia ada rebate 400. So dia punya di sini ialah 150 tambah 381 tolak 400 tolak 65. Oh, dia hanya perlu bayar RM66 sahaja. Jadi berapa jumlah suami isteri ini bayar kalau mereka buat tafsiran cukai secara berasingan? So 1,990
tambah dengan 66 isteri ya. So jumlah mereka dua bayar kalau mereka bayar perasingan 1990 tambah 66 baru bayar RM2,056. Ini yang dia bayar. Ini yang dia bayar. Boleh nampak kah? Okey jangan malu untuk jawab Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, saya tarik atas sikit Sikit lagi. Okey saya sudah, awak sudah? Kalau awak tengok di sini you tengok jari saya, nampak jari saya? Ini Nampak. Ini. Jadi kalau mereka buat yang pertama ini, kes yang sebelah kiri ini, apabila suami isteri ini buat taksiran cukai bersama-sama, mereka kena bayar RM13,000 lebih. Tapi kes yang sebelah kanan ini, kalau mereka buat taksiran cukai itu secara berasingan, maksudnya suami buat suami, isteri buat isteri, jumlah yang perlu dibayar baru RM2,000. Besar beza tak? Bezanya lebih kurang RM11,000 lebih. Jadi kalau nak buat taksiran suatu hari nanti bersama isteri ke suami awak, buatlah secara berasingan. Cukai yang kena bayar itu adalah jauh lebih rendah berbanding dengan buat taksiran bersama-sama. Okey jadi di sini you kena jawab dia lah. Awak kena jawab sesuatu di sini ya. So kita buat cukai berasingan tulis. Okey, bagaimana nak tulis di sini? Okey awak tulis. Okey, taksiran cukai bersama adalah lebih besar ataupun melebihi taksiran cukai berasingan. Okey, lebih Okey, jadi kesimpulan taksiran cukai berasingan lebih sesuai. Boleh nampak tulisan saya? Okey itu dia. So itulah soalan penuh lah untuk ini saya cuba kecilkan di sini supaya awak boleh nampak semua. Boleh kecilkan lagi zoom. Sekejap. Ya, Muhammad Salehan, akhirnya awak sampai Lama tidak jumpa, apa khabar? Tidak mau jawab saya. Halo Salehan, apa kabar? Halo, kabar baik. Okey. Jadi ini soalan penuh untuk soalan muka surat 62. Saya tarik atas sikit lagi. Boleh nampak kah? Okey. So ini soalan penuh. So saya harap awak boleh nampak. Saya kecilkan supaya keseluruhan awak boleh nampak. Awak boleh tarik lah. Awak boleh tarik besar dia. Skrin awak itu. Okey. So ini yang betul. Ini yang betul. Hari itu yang cikgu hantar dalam grup itu salah. So minta maaf. Saya rasa saya salah contoh. Okey. Okey, lepas itu kita pergi muka surat 66. Sudah? Sudahkah?
Sudah? Okey. So kita pergi muka surat 66. Kita nak pergi ke cukai jualan. Hari itu kita sudah buat cukai tanah, sudah. Cukai pintu pun sudah. Cukai pintu, cukai tanah, kita sudah lepas. Cukai motor, cukai kereta pun sudah. So sekarang kita pergi muka surat 65. Jangan lupa apa yang kita bincang pada pagi ini muka surat 62, 65, 66, 67. Ambil gambar dan hantar nanti ya. Okey, saya harap kita habiskan. Ada 15 minit lagi kita tamat. So kita cepat sikit. Contoh 10. Contoh 10. Sekarang boleh besarkan sudah. Okey, contoh 10. Cukai jualan. Cukai jualan. So untuk cukai jualan ini, dia punya harga barang RM145.60. Dia dikenakan cukai jualan 5%. So dia tanya berapa cukai jualan. Ini cukai jualan. So cukai jualan sama dengan RM145.60 darab dengan 5%. Itu saja. Selalu kita beri barang kalau Shopee ke Lazada ke ataupun you beli barang secara online, saya percaya awak tahulah. Sekarang ini dia memang ada kadang-kadang ada cukai tapi biasanya itu bukan cukai lah, dia kata kos penghantaran. Sebenarnya cukai lah maksudnya. Okey, so berapa cukai di sini ya? RM145.60 darab dengan 5%. So cukai dia RM7.28. You tengok, kalau awak ialah bos, you jual barang pun kena bayar cukai kepada kerajaan. You jual satu barang, harga barang itu RM145.60, awak kena bayar RM7 lebih kepada kerajaan cukai jualan. So biasanya orang yang jual barang itu dia punya harga memang sudah masukkan cukai jualan. Kalau tidak mereka akan rugi nanti. Okey, untuk yang kedua, yang sebelah kanan sama juga cukai jualan. Okey, cukai jualan sama dengan RM349.99 darab dengan 5%. 5% ialah 5%. 5%. 5%. Okey, jadi kita guna kalkulator 349.99 darab dengan 5%. So berapa beratus ini bergantung kepada soalan. Awak kena baca soalan lah. Soalan sudah beri 5%, 5%. Kalau 6%, 6%. Dulu ada suatu ketika dulu 6% kan, itu GST kan. Hangat itu masa itu isu ini. Okey, so cukai yang perlu dibayar RM17.50 lah. 499 itu 50% lah. Tadi ini kita pun kena tukar lah. Mana ada 28 sen kan? 28 sen pundah ialah 30 sen. RM7 30 sen. 30 sen lah. Okey, so ini cukai jualan. Cukai jualan harap maklum lah. Okey, kemudian untuk contoh seterusnya kita bagi contoh 11. Cukai berkhidmatan. Ini tadi ini tadi ialah cukai jualan, sekarang ialah cukai berkhidmatan. Samalah. Cukai berkhidmatan. Okey, harga barang RM480 darab dengan 6%. Sebab dia kata service tax 6%. Awak selalu ingat tak? Kalau awak pergi makan di restoran, di Secret Recipe ke, di Starbucks ke, kan? Kalau you tengok bill itu, ada baris yang terakhir itu, ada satu baris itu dia tulis service tax, cukai perkhidmatan. Itulah cukai perkhidmatan. You beli satu share tea ke apa sajalah,
you memang kena bayar cukai perkhidmatan. You tengok bil itu. Kalau minuman itu RM10, bil cukai perkhidmatan 6%. So maksudnya awak kena charge 6%. So you punya minuman itu RM10 6%. Itu contoh yang mudah lah. Faham tak? Nah, itu cukai perkhidmatan. Maksudnya dia beri awak perkhidmatan, dia kena charge awak lah. Okey. So RM480 ini berapa? RM480 taraf dengan 6%. Dia dikenakan cukai perkhidmatan RM28.80, no? Kena bayar banyak cukai di sini. Dan sebelah kanan ini harga barang. Ini dia pergi ke restoran, restoran ada nampak restoran? Restoran, Okey, so kadar cukai perkhidmatan, so tulis cukai perkhidmatan. Okey, sama dengan RM36.45, darab dengan 6%. 6% itu awak boleh tulis 6%, 6%. Ataupun biarkan 6% pun boleh, tapi awak kena tahu bagaimana buat kiraan. So, dia kena bayar cukai RM2.18. 18 sen itu 20 sen lah. Kita pundakan lah. Mana ada 18 sen sekarang kan? Kita memang tak main 7 sen, 8 sen, 3 sen, 4 sen tak main ke? Kita main 15 sen atau 20 sen. Kan? So, itu jawapan untuk contoh 11. Boleh? Sempat saling ke? Sharing? Kejap juga, kejap. Okey. Mesti jawab saya sebab tidak saya ingat awak sudah. Nanti saya sambung ataupun saya teruskan nanti awak tak sempat. Awak beritahulah kalau belum. Siap saling belum lah kan? Okey, sudah? Alright. So ini 65 muka surat. Okey, kita pergi ke 66. Okey, 66. Contoh 12. Ini adalah penyelesaian masalah secara keseluruhan untuk bab inilah. So saya ambil salah satu contoh untuk ini. Ini ialah cukai pendapatan. Kenapa saya sangat menekankan sebab cukai pendapatan memang penting lah dalam bab ini, salah satu yang penting lah. Okey, so Encik Fahmi merupakan seorang pegawai bank, bukan bank. J itu buang, itu salah typing, minta maaf. Dan menerima gaji sebanyak 5,200 satu bulan. Sebulan. So kalau gaji tahunan kena taraf 12 lah. Isteri merupakan seorang suri rumah dan mempunyai seorang anak yang berumur 23 tahun yang sedang menuntut ijazah di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadual di bawah menunjukkan pengecualian dan pelepasan cukainya. So untuk individu dia melepasi 9,000, beri ibu bapa hak dia 3,000. So sini dia hanya layak 3,000 walaupun dia beri ibu bapa 4,800. Gaya hidup 2,500, so dia layak 2,350. Okey, lepas itu ialah isteri 4,000, hak dia lah. Kita kalau dia punya perbelanjaan lebih had, kita hanya boleh ambil hak dia 4,000. So ini 4,000, ini 2,350, ini 3,000, ini 9,000. Awak boleh catat di tepi lah. Ini nanti yang kita guna untuk tolak pelepasan. Lepas itu anak 8,000 sebab dia menuntut di universiti, tapi dia hanya 3,600. So kita ambil 3,600. Insurans KWSP sampai 7,000 tapi dia hanya 5,020. So ambil lah 5,020. So ini jumlah pelepasan yang dia boleh dapat.
Dan dia tidak ada terma, tidak ada zakat, so dia tidak layak untuk pelepasan terma dan zakat. Tapi kita nak tengok adakah dia layak rebate 400, itu nanti kita tengok Heli let. Okay, so Encik Fahmi telah membayar zakat. Oh, ada di sini tulis zakat. Ada nampak zakat? Nah, bulatkan, highlightkan awak zakat RM80. Kena tolak pada akhir nanti. Dan menterma, ada lagi menterma RM500. Nah, terma ini kena tolak pada awal kepada badan kebajikan yang telah diluluskan. Hitung pendapatan bercukai. Okey, so kita kiralah pendapatan bercukai Okey. So sebelum kita tulis pendapatan bercukai, pendapatan bercukai, kita kira dulu, kena ingat pendapatan bercukai adalah gaji tahunan. Gaji tahunan. Tolak derma. Tolak pelepasan. Pelepasan. Okey. Ya. So di sini gaji tahunan dia 5,200 itu darat 12 bulan darat 12 bulan. Okey, 1 tahun Tolak terma dia ialah RM500. Zakat itu pada akhir. And then pelepasan di sini individu 9,000. And then gaya ibu bapa 3,000. Lepas itu tolak lagi gaya hidup 2,350. Tolak isteri 4,000, dia layak. Anak 3,600. Dan juga insurans hayat KWSP 5,020. So tolak semua. Okey, guna kalkulator di sini. Berapa? Okey, 5,200 darab dulu 12 bulan and then tolak 500 terma, tolak individu 9,000, tolak ibu bapa punya perbelanjaan 3,000, tolak gaya hidup RM2,350, tolak 4,000 isteri, tolak 3,600 untuk anak, dan juga tolak insurans dan KWSP 5,020. So pendapatan bercukai di sini bernilai RM34,930. Okey Okey. Dah? Ini pendapatan bercukai dan kita mungkin boleh tulis di belakang dia kurang daripada 35,000. So dia layak rebate 400 Ini untuk catatan sendirilah. Okey. Boleh Okey ini dia layak 400 untuk rebate. Kerana kurang daripada 35,000 pendapatan bercukai. Okey, lepas itu yang kedua. Okey, saya tarik ke sini. Okey. Yang kedua, hitung jumlah rebate yang layak. Jumlah rebate. So berapa jumlah rebate yang layak? Okey, dia layak RM400 rebate seperti yang saya buat di atas tadi layak rebate 400 sebab gaji kurang, bukan gaji pendapatan bercukai kurang daripada 35,000. Lepas itu dia masih layak satu lagi perkara yang belum kita buat iaitu zakat RM80.
Atas tadi ada zakat kan, RM80. So jumlah di sini layak rebate RM480. Nanti kena tolak lah. Okey. Dan akhir sekali kita tengok dia punya yang ketiga, hitung cukai pendapatan. Cukai pendapatan. Sekarang nak kira akhir sudah cukai pendapatan. Dia kena kira cukai dasar dulu. Cukai dasar dia tambah cukai atas paki baru tolak dengan jumlah rebate. Okey, jumlah rebate sudah tahulah RM480 kan? Naik atas. Ini ya. Okey. Jadi awak tulis cukai dasar di sini berapa? RM150. You rujuk kepada jadual sebab gaji ataupun pendapatan bercukai kurang 35,000 ialah 150 cukai dasar. Cukai atas baki. So baki ini dia kena tolak lah. 34,930 tolak dengan 20,000 pertama. Okey, lepas itu darab 3%. Ini untuk paki ya, cukai atas paki. Cukai atas paki ya Liliana. So berapa cukai atas paki? Nanti kita kira. Dan jangan lupa tolak dengan rebate. Tolak dengan rebate dia RM480. Ini rebate. Ini paki cukai, ini cukai dasar. Ini kena tahu buat kiraan. Ini memang ada kaitan dengan awak nanti suatu hari nanti ya. Masa awak sudah kerja, ada gaji, semua ini kena tahu kira. So itulah kita sekarang praktis dulu di sini. Okey ya. Okey, so di sini baki dia ialah bukan baki ya, jumlah dia 150 cukai dasar. Cukai baki, cukai atas baki ialah RM447.30. Kalau taraf 3% lah. And then tolak dengan rebate RM480. Dan akhirnya cukai pendapatan RM117. Okay, saya kira dulu ini macam ada masalah. 34930 times tolak 20,000 darab dengan 3%. CCC. 447 ini 90%, sorry ya, 90% patutlah. Tambah 150 tolak 480. So jumlah yang perlu dia bayar RM117.90 cukai pendapatan. 100 lebih tidaklah berat kan, okey lah kan. So ini untuk soalan contoh 12. Sekejap saya tarik untuk awak tengok semua. Okey, ini dia soalan nombor 12. Boleh? Dah siap? Dah. Halo? Sudah. Heli kenapa keluar tadi ya? Dia tak masuk lagi ke? Dia cakap dia tak ada kuota, cikgu. Dah habis. Okey. Nanti you orang bagi dia jawapan lah. Sudah. Okey.
Okey, sudah. Okey, kita bagi contoh yang terakhir 9.5 sudah. Kita habiskan sikit lagi saja. Sikit lagi bagi saya 5 minit. Okey, jadi kalau ini contohlah. Ini contoh awak pergi ke restoran Rainbow. Okey. And then awak makanlah di sana. Sorry ya. Okey. Okey, di sini pasta satu kuantiti, maksudnya satu RM18.80. Amount dia RM18.80 juga. Okey. Saya tarik besar. Ya, ini dia. Lepas itu mushroom soup ada 3. Dia order 3. Satu itu RM5.50. So 3 itu RM16.50. Grill, salmon grill RM24.50. Chicken chop RM21.60 satu. Cappuccino RM9.40 tapi dia order 2. RM18.80. Coffee RM14.40. So berapa jumlah sebelum cukai? Nombor 1 dia minta apa? Nombor 1 ialah minta cukai perkhidmatan. Okey cukai perkhidmatan. So dia kena hitung dulu berapa jumlah jumlah sebelum cukai. Berapa dia kena bayar sebelum cukai dia? Okey, so dia punya pasta RM18.80. Mushroom RM16.50, tambah semualah. Salmon grill RM24.50. Okey. Tambah lagi RM21.60 chicken chop, cappuccino RM18.80, coffee RM14.40. Ini kena dia kira. So jumlah di sini RM114.60. Ya. Ini bayaran yang perlu dia buat. Tapi daripada jumlah ini baru kita kira cukai perkhidmatan. Dia kata cukai perkhidmatan itu 600. Siapa beritahu 600 itu? Ada kan dalam soalan service test ada tak? 600 dari soalan. Jadi kita pun kira di sini RM 114.6 darab 600. So kalau darab 600 lebih kurang RM6.90 sebab dia 88 sen so kita tak boleh buat 88 so kita buat 90 sen. Okey. Ini kenapa keluar masuk? Tekan cikgu. Oh tertekan pula. Aduh. Okey. So ini yang pertama cukai perkhidmatan sudah. Dia kena bayar RM6.90 lepas dia makan 100 lebih ini. Ini untuk nombor 1 Okey, nombor 1. Jawapan nombor 1 ini. Okey. Sudah ambil jawapan? Okey. Ya. Jadi berapa jumlah yang kena dia bayar? Jumlah. So jumlah yang dia kena bayar, jumlah yang perlu dibayar. Okey, so tadi dia RM 114.60 dia kena bayar. Tambah dengan cukai perkhidmatan RM6.90. So jumlah dia kena bayar RM121.50 dia kena bayar. Dia kena bayar dengan cukai perkhidmatan. Okey, dia berikan perkhidmatan. Kan dia kena ada bekerja untuk tuangkan jawapan. Tuangkan makanan kepada awak kan. Lepas awak makan mereka kena cuci pinggang, kena kemaskan, semua itu dikira perkhidmatan. You kena bayar. Jadi kalau tidak mau bayar cukai perkhidmatan, kita makan di rumah sajalah, jangan makan di luar. Lagipun sekarang ini tak sesuai, makan di luar bahaya. Kan? Okey, jadi ingat pagi ini awak kena ambil gambar muka surat 62, 65, 66, 67. Satu murid 4 muka surat untuk hantar kepada saya. Boleh Boleh tak?
Halo. Muka surat apa tu cikgu? Okey, muka surat. Ya, sekejap muka surat saya tulis di sini ya. Okey, muka surat 62, 65, 66, 67. 4 muka surat ini. Hantar, ambil gambar, hantar. Okey. So memang kita tepat 1 jam lah sebab tadi kita pun mula 8.38 saya rasa kan. Sekarang 9.37. Tepat 1 jam kita tamat. Okey, so tolong ambil gambar untuk 4 muka surat ini ya. 62, 65, 66, 67. Okey. So terima kasih ya kepada yang sudah sudah hadir. Dan saya ada apa itu makluman ialah awak mesti siapkan dan dalam minggu depan ialah cuti hari raya kan, 1 minggu so kerja rumah minggu depan ialah kerja rumah minggu depan buku kerja bab 1 hingga bab 4. Buku kerja bab 1 hingga bab 4. Awak buat 4 topik itu buku kerja. Awak ada buku kerja di tangan kan? Buat 1 hingga 4. Okey Dan kita akan jumpa selepas cuti hari raya lah. Minggu seterusnya kita akan jumpa balik. So itu sahaja untuk pagi ini ya. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih cikgu.